ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد يكون وصلة إلى طاعته وعافه وسببا إلى رضوانه وطريقا إلى الجنة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ففهمناها سليمان كلما آتينا حكما وعلما وسخرنا مع دولة الجبال يسبحن وتركنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه أجمعين. اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وأصل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، ارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين، حفظ المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmatnya, dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala masih lagi beri nyawa kepada kita dapat duduk dalam ibadah, dalam ketaatan dengan ibadah kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kurniaan Allah ataupun fadlullah, suatu kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala beri pada seseorang yang dipilih olehnya ya Allah. Mudah-mudahan dia berkekalan sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pagi ini kita sambung lagi kitab kita ini. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Adapun perut itu, maka engkau peliharalah akan dia daripada memakan yang haram dan syubhat. Maka engkau sungguh-sungguh atas menuntut yang halal. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul halali fariidah ala kulli muslim, wa fi riwayatin ala wa muslimah. Artinya, menuntut yang halal itu fardu atas tiap-tiap orang yang Islam. Dalam kitab ini Syekh Abdul Samad Al-Bani dia buat mari pula perkara yang berkaitan dengan perut. Setelah dia membicara berkaitan dengan lidah, begitu panjang lebar, dia membahas berkaitan dengan lidah, dan seterusnya dia buat mari salah satu lagi anggota tujuh ialah perut. Maka engkau peliharakanlah daripada memakan yang haram. Maka mempeliharalah yakni sunat, bahkan wajib. Sunat maknanya kita pelihara ni dapat pahala. Maka di sini maknanya sawab azim, dapat pahala. Pahala iaitu kita memeliharakan bersungguh-sungguh, kita jaga perkara yang haram dan yang syubhat. Yang syubhat iaitu tak jelas halal ke haram. Maka engkau bersungguh-sungguh menuntut yang halal. Setelah kita bersungguh-sungguh memelihara yang haram dan yang syubhat, maka kita disuruh bersungguh-sungguh cari hak halal. Cari hak halal. Kerana itu adalah tuntutan agama. Seperti mana sabda Nabi SAW, talabul halalil fariidah ala kulli muslimin. Ada suatu riwayat lagi mengatakan ala kulli muslimah, iaitu muslimin itu dah memadai dah lafaz muslimin itu. Tapi ada riwayat kata muslimat, tapi bakal dia awak mari juga lafaz muslimat dia awak mari, tapi muslimin itu dah memadai dah. Lafaz-lafaz tu, lafaz dalam bahasa Arab ni dia beza-beza. Rajulun tu mengaku milah telah perempuan, macam iaitu golongan yang akan duduk di bawah naungan arsy Allah Subhanahu Wa Taala.
Salah satunya rajulun, ialah lelaki yang sentiasa gantung hati di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk juga perempuan. Maka begitulah lafaz-lafaz dia tu. Masjid, dia tak sebut surah, dia tak sebut musalla, tapi sebut masjid. Maka surah pun kena jugalah. Maknanya surah kena juga. Iaitu disebut lafaz masjid, maksudnya tempat-tempat sembahyang. Masuk juga dikatakan disuruh memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah, bila sebut lafaz muslimin, maka perempuan, lelaki masuk belaka. Maka tuntutan itu adalah dituntut akan perkara yang halal. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wal halalu kathirun wa laysa 'alayka an tatayaqqana bi mawatin al-umuri bal 'alayna an tahtazina mimma ta'lamu annahu haramun wa la tadhunnu annahu haramun dhanna yahsunu min 'alamati najizan makrunatin bil mal. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, maka yang halal itu banyak, dan tiada lazim atasmu bahawa engkau yakin pada batinnya suatu itu akan halalnya, tetapi lazim atasmu bahawa engkau peliharakan daripada barang yang engkau ketahui bahawasanya ada ia haram, atau engkau sangka bahawa ada ia haram dengan sangka yang hasil ia daripada alamat yang iaitu yang ketika itu yang terserah dengan harta itu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, bila berkaitan dengan barang halal haram, Imam Ghazali sebut selalu, Imam Ghazali ni hebat. Imam Ghazali ni walaupun ada golongan-golongan yang tak suka Imam Ghazali, dia kata Imam Ghazali buat perkara bid'ah, perkara-perkara tu, khususnya golongan yang mengaku sebagai salafi lah. Khususnya kononnya dia tu salafi. So, kalau salafi sebenar dia tak membid'ahkan orang. Kalau salafi hak sebenar, tapi hak ni hanya mengaku saja salafi. Dia membid'ahkan orang, hak ni tak boleh, hak ni tak boleh, hak ni. Tu dia mengkritik Imam Ghazali. Sebab tu Imam Ghazali ni ilmu dia akhlak, ilmu tasawuf dia tinggi. Imam Ghazali ni kalau kita baca sejarah dia, ayah dia ni buat Ghazali ni buat Ghazalah ni maknanya buat bulu kambing. Ayah dia orang susah. Dia buat bulu kambing dengan dia panggil, dia termenung kain tu dengan bulu kambing, dia atur di pasar bayang misal kata. Dia atur tu. Dia orang susah, tapi perkara halal dan haram tu dia jelas, dia jaga. Itu ayah pada Imam Ghazali. Dia jaga sungguh. Sehingga perkara yang halal, perkara yang mubah pun dia sangat tuntut. Dia sangat tuntut mubah, perkara mubah. Perkara yang maknanya tak mestinya tak jadi ulama. Maknanya jadi orang biasa, orang tak bukan ulama pun orang baik dah. Tapi ayah Imam Ghazali ni, bila dia tengok Imam Ghazali, bila dia tengok ulama yang mengajar di Masjid Basrah ketika itu hebat, seorang ulama tu, saya dah ingat dah nama dia. Ada ulama seorang tu, ayah Imam Ghazali nak cerita perkara mubah. Dia lintas hati dia kata, alangkah bagusnya kalau anak aku jadi begini juga. Tengok niat ayah Imam Ghazali tu. Jadi dia jaga, ayah Imam Ghazali ni dia sangat jaga perkara begini. Iaitu perkara halal dan jelas ni Imam Ghazali. Sehingga Imam Ghazali pun tengok, bila dia masuk di suatu madrasah tu, dia jaga perkara makanan halal, haram, perkara hak mana jelas. Tu tengok terhasil Imam Ghazali. Begitu juga Al-Imam As-Sawri, Sufyan As-Sawri rahimahullah ta'ala. Ayah Imam As-Sawri Al-Muru', iaitu Al-Muru', Syekh Al-Muru' juga seorang ulama yang hebat. Dia sangat menjaga anak-anak dia ni
jangan makan perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang haram. Tengok hasil sehingga perkataan ulama, Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada Al-Imam Sufyan bin Sauri, Al-Imam Sufyan Sauri, iaitu ingatan dia begitu tajam sama sekali. Tajam ingatan imam tu, Imam Sufyan Sauri ni. Tu sehingga sampai dia tutup telinga dia kalau di jalan di pasar-pasar takut teringat ni. Jadi hasil para ulama menyatakan dia menjaga perkara yang halal ni. Perkara yang halal dia jaga molek. Kerana dia tahu akan jadi darah daging. Maka begitulah Imam Ghazali. Tengok kata-kata Al-Imam Ghazali. Dia kata, maka yang halal itu banyak dan tiada lazim atasmu bahawa engkau yakin pada batin suatu itu akan halalnya. Yang halal ni banyak, perkara yang halal ni banyak. Tetapi iaitu dan tiada lazim, tak mesti lazim, maknanya tidak wajib atasmu yakin pada batin suatu itu. Maknanya kalau kita tahu dah pisang tu jual di pasar, kita tahu dah. Lokal kita nak belah juga pisang, ada halal ke haram, ada lemak babi ke apa ke. Lokal kita nak begitu. Mana kita tahu dah ini halal, produk ni halal dah. Lokal kita nak cek dalam kicap ni halal ke. Jadi susah begitu. Mana kalau kita tahu dah keluaran produk Islam ni jelas dah mana boleh makan. Tak orang panggil, tak jadi masyakkah, tak jadi masalah apa. Maka tak mestinya kata Imam Ghazali kamu cek siapa batin, siapa dalam pun nak cek juga, kata Imam Ghazali. Maka tidak begitu. Tidak wajib kita nak meyakini suatu itu, sesuatu yang halal itu kita cek sampai ke batin. Tak payah. Kita tahu dah jelas itu perkara yang halal. Maka boleh kita makan. Mana tak jadi masalah. Siapa kan kalau pergi kedai bahan apa panggil itu order air tu cek pula gula dia ni mari mana ni. Gula ni nampak macam haram ni, batin ni. Kalau nak cek begitu tak payah. Memang Ghazali kata jelas dah. Kalau perkara tu sumber tu jelas dah kita tahu. Jelas tahu dah sumber ni perkara yang haram. Ataupun nak jaga, lebih nak cermat lagi, kita tengok dah tuang kedai tu macam mana. Kalau nak cermat dalam perkara yang tu dah masuk dia warak pula. Nampak tuang kedai tu jenis tak semayang. Memang jelas orang kabur tak semayang. Memang dia tak semayang. Semayang dia pakai niat, orang kata. Orang kata dia ni tak semayang, dia ni semayang ni niat je. Niat je. Maka kita tahu dah keburukan dia ni. Maka itu hak warak. Jelas dah ni. Walaupun dia ambil sumber yang halal, sumber yang tu, tapi nak jaga pula kelakuan tu, itu jatuh pada warak pula. Kerana makanan ni dikesan juga. Panjang kalau kita tengok kisah-kisah para ulama-ulama terdahulu, dia jaga perkara begini. Tu dah yang buat kerja haram tu, Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, seorang perompak tu. Tu macam mana pula? Ada kadang-kadang dia bahas, dia kata tak apa. Jadi Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, seorang ulama, sehingga lahir Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala, hebat. Iaitu Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, dia dalam perjalanan perompak dia tu, perkara yang halal dia jaga. Dia jaga dah ni Al-Fudail bin Iyad ni. Tapi dia bila dia kembali pada Allah, dia bertaubat pada Allah, betul-betul pada Allah, Allah Ta'ala hapus segala dosa-dosa dia, sehingga Allah Ta'ala mengangkat dia seorang ulama yang hebat. Tu Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Jadi sebab itulah perkara yang halal, kalau kita tahu dah yang halal, maka tak ada masalah. Tak payah kita nak cek ke betul ke tak. Tetapi lazim atasmu bahawa engkau pelihara daripada barang yang engkau ketahui bahawasanya adalah ia haram, tetapi al-istidrak, yakni lazim, yakni wajib atasmu bahawa engkau pelihara daripada barang yang engkau ketahui bahawasanya ia adalah haram. Kita tahu dah barang ni barang haram,
maka sebab apa, buat apa lagi kita nak ambil? Atau engkau sangka bahawa ada ia haram dengan sangka yang hasil daripada alamat yang iaitu pada ketika itu terserah dengan harta itu. Maknanya iaitu kita tahu dah pertama sekali wajib kita pelihara yang haram ni dengan ketahui barang yang engkau ketahui adalah ia haram, jelas dah haram. Atau engkau sangka pada zon bahawa ada ia haram, haram tu dengan sangkaan yang hasil, yang kita tahu maklumat ni bahawasanya alamat ini haram. Maknanya kita menyangka bahawa haram yang ini terhasil daripada tanda yang nyata, yang terserah daripada harta dia itu haram, iaitu perkara yang haram dah harta dia tu. Jelas dah bahawasanya dia ambil ni, dia buat sesuatu perkara ni, barang ni jelas daripada harta yang haram dah, maka tak boleh. Itu yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Baik, itulah dia berkaitan dengan barang-barang makan ni. Orang kadang-kadang orang banyak mengalah barang makan, barang yang haram, halal, syubhah ni, makanan banyak orang dah bercara. Sebab itulah Imam Nabi SAW menyatakan akhsha ala ummati, akhsha ma yakhsha ala ummati, barang yang aku takut di atas takut umatku. Ini aku takut sungguh berlaku umatku itu, iaitu batnul min haram min syubhah, besar perutnya daripada barang yang halal dan syubhah. Itu kata Nabi SAW. Dalam hadis yang lain dia kata, Rasulullah kata aku takut umatku ni besar perut, yakni dia tak jaga tentang makanan ni. Betul lah kita makan bismillah, tu sunnah Nabi SAW, baca-bacaan tu. Tetapi kena jaga juga makanan ini jelas ataupun haram. Tu maknanya kan kalau kita tahu cara jelas, dah wajib kita pergi cek. Kita pergi kedai makan, siapa kita pergi cek dapur dia, awak buat apa dalam kuali awak tu, cek sesuatu tu ada atau tak perlu. Tu maknanya kalau kita tahu jelas hasil dia ni tak molek dah, maka tak payah. Itu kalau kita, maknanya kalau kita makan juga kita tahu hasil jelas tu, itu kita dikatakan kita tak sabar di atas ketaatan pada Allah. Kita bukan sabar ketika itu. Benda tu kita tak sabar di atas ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sabar di atas maksiat ni adalah besar, cukup besar sekali. Al-Iman Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika ditanya man sabr, iaitu man, apakah, siapakah, ataupun di riwayat lain menyatakan masabur ala salasa, masabur ala yankiha. Sabar itu terbahagi pada berapa? Tu ada seorang lelaki mai tanya Imam Sayyidina Ali. Tu kerana perkara ilmu sulit-sulit ni adalah ilmu Imam Sayyidina Ali. Walaupun Huzaifah ibn al-Yaman adalah penyimpan rahsia Rasulullah, dia banyak juga tahu perkara rahsia-rahsia Rasulullah, tapi ilmu yang luar biasa ni adalah Sayyidina Ali, hebat. Bahkan Nabi SAW menyatakan kalau surah ni misal kata Nabi SAW, maka pintu-pintu tu adalah Sayyidina Ali. Ini sebuah banyak, sehingga Sayyidina Ali karramallahu wajhah bila ditanya berkaitan dengan ayat berkukuk pun dia boleh jawab, hebat. Bani ahli kitab mari dalam kitab Jam'us Salasah. Kita mengaji tu kitab Jam'ul Jawami' malam Jumaat tu. Ada satu kitab lagi Jam'us Salasah. Jam'us Salasah tu hak di belakang tu dicerita bahawasanya iaitu bagaimana ahli kitab 10 orang mari bertemu dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dia mari bertemu Sayyidina Ali, dia kata wahai Sayyidina Ali, dia mari bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Dia kata aku nak tanya padamu. Salah satu soalan tu ditanya, lepas tu ditanya tentang Ashabul Kahfi pula. Tapi soalan pertama ditanya di antaranya, dia tanya pada Sayyidina Ali, kepada Abu Bakar, ayam berkukuk kata apa? Ayam kukuk tu, ayam tapi rumah kita lah, kukuk tu. Tu kukuk tu kalau orang pegang ayam. Tu kata apa? Abu Bakar ada nak jawab, dia pun jumpa Sayyidina Ali. Nak cerita ilmu Sayyidina Ali ni banyak, walaupun para sahabat lain banyak juga ilmu. Jadi Sayyidina Ali masuk,
Dalam rumah Nabi SAW dia ambil jubah Nabi SAW. Dia ambil pakai jubah Nabi SAW sebagai tabarruk. Ni golongan hoknya mengaku kadang-kadang sebagai salafi hak tak betul, ada imarah. Apalah ambil cawang-cawang bekah. Tak betul dia kata. Ada seorang, ada kadang-kadang ustaz-ustaz Allah Patah Timur mengajar dia kata, iaitu suami, isteri boleh ambil bekas suami untuk minum. Tak boleh dia kata, syirik. Tengok. Tu. Dia kata orang panggil perkara bid'ah. Hak Nabi tak buat begini. Tu hak Sayyidina Ali buat tu. Sedangkan Nabi SAW sudah wafat dah. Nabi SAW wafat dah, tapi Nabi ambil. Tu kadang-kadang kita orang kadang-kadang ulama-ulama tak melayan mana pokok begini ni. Tapi sebab buang masa. Tapi kadang-kadang kena jawab juga. Jadi Sayyidina Ali ambil jubah Rasulullah dia pakai sebagai tabarruk. Maka boleh dalam Islam menyatakan bahawasanya kalau suami tu orang baik, isteri tu orang baik, suami tu duduk semayang surah bala semua masjid dan sebagainya, boleh isteri ambil bekas suami. Asal kocok lah cawang tu, ambil minum, isi balik air teh ke air kopi ke, isi balik minum, supaya ambil tabarruk keberkatan dari suami orang baik, orang pergi masjid surah ni, orang jadi orang baik ni. Boleh. Ataupun ambil cuang ke tu, dia sudah suruh cucu dia jadi baik kok, beri. Jangan kocok lagi, bagi cucu pula minum. Ataupun dia minum, lalu dibagi ke cucu dia pula minum. Itu boleh tabarruk. Jadi Sayyidina Ali jawab bahawasanya ayam berkukuk itu uzkurullah ya ghafilin. Iaitu ayam berkukuk dia kata ingatlah Allah wahai orang-orang yang lalai. Tu ayam kukuk kata begitu, kata Sayyidina Ali. Tu sulit ilmu tu. Tu. Jadi suatu hari, tu kisah yang panjang. Dalam kitab Jam'us Salasah ada. Yang malam Jumaat tu kita baca kitab Jam'ul Jawami'. Ya, ada satu kitab lagi Jam'us Salasah. Di belakang cerita tu. Ada Jam'ul Salasah tu. Yang mana orang tanya sebenarnya Sayyidina Ali, sabar ni ada berapa sebenarnya? Peringkat sabar ni ada berapa? Sayyidina Ali menjawab, sabar ni ada 3. Tu, ada 3. Sabar di atas bala, sabar di atas taat, sabar di atas maksiat. Tu maksiat tu. Sabar sehingga Sayyidina Ali menyatakan sabar di atas kena bala, kena ujian Allah. Kita bersabar ujian tu, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberi 300 darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sakit orang, ujian tu, sakit nak jalan payah, Allah nak bangun, Allah sakit. Ujian. Sabar di atas ujian Allah itu 300 darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi? Sabar di atas taat. Sabar di atas taat ini, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, mendapat 600 darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. 600 darjat. Tu. Sebab nak mengerjakan taatan ni macam-macam halangan macam-macam. Gangguan syaitan lah, begini nafsu lah, asal semayang lah, tak apa, semayang lewat-lewat. Tu syaitan rasa buat ibadat lah. Tu. Itu sabar di atas taat, kata Sayyidina Ali, 600 darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali sabar di atas maksiat. Hak ni lah paling payah sekali. Sabar di atas maksiat 900 darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. 900 darjat. Bayangkan kalau orang kumpul belaka ketiga-tiga tu. Tu. Tetapi hak yang paling payah sekali, bahkan cubaan yang kuat adalah perkara maksiat ni. Perkara maksiat ni banyak orang panggil orang tak cara. Apa tu? Berkaitan dengan makanan. Dia tahu dah hak ni barang jelas dah haram. Tak apa, sedap, barang sedap dia kata. Tak apa, kita lepas tu kita tobat balik. Tu ataupun dia buat maksiat, tobat balik. Sebab tu berapa ramai orang sudah bertaubat pada Allah, buat pula maksiat. Dia tahu dah sihir itu syirik. Santau itu syirik. Hidup atom macam orang. Duk atom macam orang duk sihir orang begini. Dia tahu dah jelas. Lepas tu dia tak pun taubat balik, dia kata. Tu tengok, na'udzubillah min zalik. Jadi sebab itulah besar fadilatnya sabar di atas maksiat.
Maka perkara yang haram ni suatu maksiat, ataupun syubhat itu suatu maksiat, maka kita sabar, kita tak ambil perkara yang iaitu perkara yang haram ini, maka Allah Subhanahu wa taala kurnia jatuh kita pada orang yang as-sabirin. As-sabirin itu iaitu orang yang sabar di atas melakukan yang di atas maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Imam Ghazali dia jaga perkara ini. Sebab itulah kita tengok para ulama-ulama yang terdahulu dia sangat jaga. Contohnya Sufyan al-Imam Syekh Izzuddin Abdul Salam, seorang ulama yang tegas dengan pemimpin ni, iaitu Syekh Izzuddin Abdul Salam ni. Dia seorang ulama yang tegas. Tu dengan pemimpin ni. Pemimpin yang tak betul dia tetap dia akan bangun selalu. Itu Syekh Izzuddin ni. Dia mengaji dalam usia tua Imam Syekh Izzuddin Abdul Salam ni. Tapi semasa dia kata semasa aku tidak ada kewangan, aku orang susah ketika itu, ada aku ketika itu aku tidak pernah menyentuh perkara yang halal dan perkara yang syubhat dan haram. Perkara haram dan syubhat aku tak pernah sentuh. Ini kata Syekh Izzuddin Abdul Salam. Sebab itulah orang yang menjagakan yang haram dan yang syubhat, Allah Ta'ala akan terhasil juga. Lambat ke Allah Ta'ala akan hasil juga kejayaan dia. Tu kejayaan dia, mudah beramal. Tu sebab itulah kita selalu dengar bila soalan ditanya kepada Hasan Basri rahimahullah ta'ala, yang mana Hasan Basri ini dia pernah berguru kepada 70 orang sahabat Nabi SAW. Dia ambil hadis itu daripada Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Bila ditanya kepada dia, wahai Zainali, kenapa kalulah seseorang itu payah, mereka ceritanya kenapa kalau orang tu payah nak bangun malam, dia berat nak bangun malam, nak bangun malam payah tu. Maka kata Al-Imam Hasan Basri rahimahullahu ta'ala, setengahnya kamu makan perkara yang haram, perkara haram syubhat. Jadi memberat badan untuk buat ibadat tu Allah. Hak soal sakit tu, sakit orang tu nombor dua. Hak tu, hak ni sihat pun kadang-kadang nak zikir pun tahu kalau panggil tak boleh nak buat amalan jawarih tubuh badan ni, sekurangnya zikir pun jadi malah berat. Jadi salah satu kata Al-Imam Hasan Basri rahimahullahu ta'ala, dia kata salah satunya kamu makan perkara yang haram ataupun perkara syubhat, ataupun kamu tak jaga makan, ataupun boleh jatuh pada Imam Ghazali juga. Imam Ghazali kata dia berpandu kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah kamu, minumlah kamu, tapi jangan wala tusrifun, jangan kamu melampau. Makan perkara halal dah, tapi kita makan yang haram, maka ia jatuh pada yang haram juga. Itu Imam Ghazali. Sebab tu Imam Ghazali dia jaga berkaitan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala tu, kulu washrabu tu, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah Taala tak kasih kepada perkara yang lampau-lampau ni. Jadi hukum Imam Ghazali yang telah pernah kita cerita dah sebelum ini, Imam Ghazali menghukumkan haram kalau orang tu makan perkara yang halal tapi dia makan melampau, sehingga dia nak menyawa pun Allah apa begitu bah. Siapa sesak nafas dia, kadang-kadang dia makan barang yang halal. Barang yang halal hak dia beli barang dia. Maka Imam Ghazali kata haram, kalau perbuatan haram tu Imam Ghazali kata. Sebab apa? Sebab yang kita dah cerita dah sebelum ni, dalam kitab di belakang tu, perkara yang berkaitan dengan makanan ni, iaitu kerana dia jatuh pada khuyalat. Perkara khuyalat ni kesombongan dalam makanan, khuyalat ni dia asas khuyalat ni, kesombongan ni zaman Rasulullah tu orang dulu dia pakai jubah sampai leret ke tanah. Maka hukum dia jatuh pada khuyalat. Kerana apa? Kerana orang dulu, orang yang pakai jubah sampai leret ke tanah tu orang hebatlah, ditunjuk kesombongan dia. Jadi zaman sekarang ni para ulama kata kalau jubah kita labuh, tak ada masalah. Hak afdalnya jubah tu biar atas buku lali ataupun atas topok kaki tu. Jadi jatuh pada khuyalat. Jadi para ulama menyatakan perkara tu jatuh khuyalat juga ataupun perkara tu haram, berpandu kepada Imam Ghazali. Imam Ghazali kata jatuh haram juga.
Kalau dia beli makanan tu, hal keadaan dia membazir. Dia membazir sebab perkara syubhat tu sudah ditengok oleh orang miskin. Orang miskin tengok nak beli, orang miskin kata, oh sedap makanan ini, aku nak beli ni. Oh aku dah cukup duit ni, tak ada duit ni, aku nak beli barang mahal-mahal ni. Tu buah-buahan yang tu. Dia beli, dia pun dia membazir. Dia buang ke satu. Yang kedua, dia tak membazir, tapi dia makan melampau. Siapa dak nak tu. Itu jatuh pada haram dah tu. Ataupun jatuh setengah ulama kata syubhat dah. Makanan tu tidak baik untuk dalam tubuh badan dia, untuk menjadi darah daging, untuk menjadi darah daging dia tu dak. Itu di antara para ulama. Imam Ghazali ni teliti. Tu dalam kitab Peliti Penutup pun ada di belakang tu perbahasan Imam Ghazali pun ada sikit rasa. Ni Imam Ghazali bahas perkara tu. Kerana dia mencorok anggota badan ataupun seorang itu, iaitu menjadi jalan ke jalan tu. Sebab tu Imam Al-Mutawalli Sya'rawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Qasas Sahabat wal Awliya, dia mengatakan perjalanan awliya dua. Tu sama ada seorang tu akan jalan ke jalan inna hadaina soal insan tu, inna hadaina husabila imma syakira au kafura. Tu dua, aku telah menunjuki kepada kamu dua jalan, jalan syakir dan jalan kufur. Maknanya kalau kamu buat suatu pekerjaan yang halal, kamu jatuh pada jalan syukur, tanda kamu bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kamu buat pekerjaan yang haram, syubhat dan sebagainya, kamu telah menempuh jalan yang kufur, jalan kufur terhadap Allah, yakni kufur nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang antara disebut oleh para ulama. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Adapun yang yakin diketahui akan halalnya itu, iaitu amat banyak, dan setengah daripadanya itu harta yang diambil daripada kafir harbi, barang apa jalan yang didapat engkau ambil daripadanya, maka iaitu halal. Qala musannif rahimahullahu taala. Tetapi jika ada sesuatu yang diambil itu kafir harbi dengan peran daripada raja, maka iaitu tiada halal. Qala musannif rahimahullahu taala. Adapun yang yakin ketahui akan halalnya, barang hak halal ni banyak. Tu iaitu setengah daripadanya, iaitu amat banyak daripadanya, iaitu harta yang diambil daripada kafir harbi yang perang Islam ni, boleh ambil. Ni undang-undang dia tak boleh lah. Tu ada peraturan dia pula. Kafir yang dia memerangi Islam, kita boleh ambil untuk panggil meremahkan untuk dia lawan Islam ni, boleh ambil. Itu di antaranya. Ada seorang Allah tu dia tanya saya, 2-3 lepas lah. Dia kata dia kerja Pulau Pinang. Dia kerja di Pulau Pinang. Dia kata dia ni orang tu jugalah, orang yang kerja banyak syarikat dia tu besar jugalah. Dia tanya, dia kata, boleh kalau saya curi barang Cina DAP? Saya tu waktu saya tu tak tahulah, saya tu kita tanya fatwa Jabat Agama, saya tak berani kat tu. Tu saya tak tahu. Dia tanya saya, kejut saya. Dia tanya, saya tu tanya Jabat Agama Islam Ganu ni macam mana hukum dia tu. Saya tak tahulah. Kalau saya jawabkan gini pula, habis pula. Tu ada juga mana dia tanya begitu. Itu mungkin dia sebab dia ada kaitan dengan di Pulau Pinang tu, syarikat dia juga tu. Jadi kita tengoklah keadaan macam mana. Itu kena tanya Jabat Agama lah. Jadi kafir harbi ni kafir yang memerangi Islam. Tu ada semua tak kena dengan Islam. Menakut-nakutkan Islam. Ataupun kafir zimmi ni kafir yang tunduk. Dia tahu Islam ni tidak akan merosakkan dia, Islam ni tidak akan menjahanamkan dia. Maka hak tu tak boleh. Ada pun kafir harbi ni, yang harbi ni yang suka nak perang Islam ni, tak suka sama dengan tengok Islam syumul, Islam keseluruhan ni. Maka dalam kitab ini disebut bahawasanya
iaitu halal jika ada sesuatu yang diambil daripada kafir itu dengan diperan daripada raja, yakni atau pihak pemerintah lah pula, atas agihan pihak iaitu pemimpin tu. Macam mana? Kalau negara kita ada undang-undang dia, tak boleh dia curi dan sebagainya, tak boleh. Ada pun yang panggil atas perang ke dan sebagainya, boleh ambil. Maka iaitu tiada halal kalau berkaitan dengan agihan pemerintah ni, maka tiada halal, melainkan kemudian daripada keluar akan khumus iaitu 1/5, dan lagi halal perang yang dapat daripada buruan dan yang dapat daripada mengambil kayu di hutan, dan yang diambil daripada galian-galian, dan harta yang dapat daripada pusaka, dan harta yang didapat daripada peniaga. Ni hak halal belaka ni. Maknanya lagi halal ni barang yang kita buru di suatu tanah yang boleh kita buru ni, dan barang yang kita ambil kayu-kayu di hutan untuk masak, buat kerupuk dan sebagainya ni, kerupuk leka. Maka yang diambil daripada galian, jumpa suatu galian kita gali-gali, mana tidak ada sekatan apa-apa, kita boleh ambil. Tu ada pula bahagian dia tu, kita bagi berapa-berapa pula. Dan harta yang diambil perpusaka, ada pusaka dia, ayah mak dia, itu halal belaka. Tu tapi cara yang halal lah, cara halal, cara faraid molek, comel molek, tu. Dan harta yang diambil daripada peniaga, dia berniaga sendiri dengan usaha yang halal, yang tak ada yang usaha yang haram ni. Dan harta yang diambil daripada berbendang, dia bendang padi, dia pun hasil dia diambil. Dan bertanam-tanaman, dia tanam hasil, dia pun atau kedai halal, dan sumber yang halal, daripada halal juga. Dan harta yang dapat daripada zakat atau sedekah, harta yang zakat, jelas dia dapat menerima zakat ni, dia ambil. Dan sedekah, orang sedekah pada dia ambil. Dan hadiah, dia harta halal belaka. Dan harta pemberian orang dan sebagainya, itu harta yang jelas orang bagi dah, jelas, mana tak masalah. Adapun yang yakin dia ketahui akan haramnya itu, maka itu nyata seperti daging babi, daging anjing, dan sekalian binatang yang haram, dan bangkai, dan harta yang didapat daripada mencuri dan merampas, dan barang yang sebagainya, dan harta riba, dan arak, dan harganya, dan barang sebagainya. Jadi hak yang haram pun jelas, jelas. Daging babi jelas, tu daging babi jelas. Maknanya orang kata dalam produk ni makanan ni jadi lemak babi, letak lemak babi dah ni, maka jelas dah orang khabar dah. Ya kira tak apa, kira sedap, kira sedap, kira nak sedap saja. Orang kata ni lemak anjing ni, dia ambil ni. Dan sekalian binatang yang haram, dia ni letak ada daging-daging bewak sikit dalam ni. Tu dia ambil juga. Dia kata ada jadi dia kata. Atau bangkai binatang tak ada sembelih, mapuh lalu kena langgar lembu, tu dia jual, maka tak boleh, haram. Tu jelas dah. Dan harta yang didapat dia mencuri, kita tahu dah dia ni kalau dia jual ni memang dia curi barang orang. Dia merampas, berompok ni, sudah jelas. Dan barang sebagainya pun sudah jelas. Ataupun dari dan arak, ni kalau air arak ni jelas dan harganya, dan begitu juga barang sebagainya. Jadi sudah jelas. Baru Nabi SAW kata al-haramu bayyin wal halalu bayyin. Halal jelas, haram pun jelas. Wa bainahuma, dan di antara kedua tu ada syubhat. Kalau kita ragu barang haram ke tu, tu. Tapi kalau waswah tak boleh. Panggil waswah. Kita barang sudah halal dah, semua orang kata halal, kita kata ya ke tak. Sebab penyakit waswah, maka itu dah iktibar. Ada pun keraguan kita tidak tahu dari sumber yang tu, maka perkara tu disebut oleh para ulama, dia kena jaga. Sebab ulama-ulama dulu hebat kerana disebabkan jaga makanan lah. Kejayaan seseorang jalan ke jalan Allah ni disebabkan makanan lah. Dan disebut oleh Imam Ibn Atta'illah dalam kitab hikamnya, dia kata kalau sumber tu tak jelas haram, atau makanan tu makanan yang tidak baik, tu maka
Kalau dia cerdik, akhir sekali dia akan condong kepada kekufuran. Nauzubillah min zalik. Ini bahaya. Waktu takut. Dia cerdik, belajar tinggi, akhir sekali dia jadi orang yang tak betul. Orang maksudnya dia condong ke arah kekufuran, ke kejahilan. Itu bahaya juga. Hak kita naknya ialah perkara halal ni, bila dia makan perkara halal ni, dia jaga hak syubhah ni. Bila dia besar, walaupun dia lari sekejap, dia mabuk sekejap tak lain, tapi dia balik pada agama balik. Ini hebat. Kesan daripada makanan yang disebut oleh para ulama begitu banyak berkaitan dengan para ulama. Nantilah kita cerita semua berkaitan dengan ulama-ulama yang menjaga makanan, kejayaan dia dan sebagainya. Itu di antaranya disebut oleh para ulama dalam perbahasan kita ini, khususnya Syekh Abdul Samad Al-Limbari. Dan ada pun yang zon akan haramnya itu, maka iaitu seperti raja yang zalim, yang tiada adil, yang ghalib hartanya, dia dapat mencuri. Dan ada pun yang zon yang kita buat di sini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada pagi ini menjadi manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan majelis ilmu kita pada pagi ini menjadi amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali ini dulu, wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akina bit taqwa wa jibna bil afiyah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.